Jika mengikut ranking GDP per kapita, 3 negara Asia Tenggara teratas adalah Singapura, Brunei, dan Malaysia. Ketiga negara ini terletak berdekatan secara geografi, yang telah menghasilkan banyak pelan kerjasama antarabangsa. Di antaranya, Malaysia dan Singapura telah menetapkan pembinaan rel laju yang menghubungkan kedua negara pada tahun 2013. Namun, pada tahun 2021, projek keretapi laju Singapura-Malaysia telah diputuskan untuk dihentikan. Dalam edisi ini, kita akan membincangkan mengapa projek yang sangat dinantikan ini akhirnya tidak dapat direalisasikan. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Apabila melihat peta kawasan Asia Tenggara, Singapura terpisah oleh Selat Johor dengan Malaysia, dan kedua negara ini dihubungkan melalui jambatan Johor-Singapura dan laluan kedua Malaysia-Singapura. Walaupun dari segi perjalanan antarabangsa, orang dapat masuk ke Malaysia dengan cepat dari Singapura, namun ibu negara Malaysia, Kuala Lumpur, terletak di tengah-tengah semenanjung Malaysia. Perjalanan dari Singapura ke Kuala Lumpur dengan kereta memerlukan masa kira-kira 5 jam. Untuk meningkatkan kelancaran pengangkutan di antara kedua negara, sejak tahun 1990-an, dunia politik Malaysia telah merancang untuk membina rel laju lintas negara. Dan inilah protagonis edisi ini, iaitu keretapi laju Singapura-Kuala Lumpur. Kumpulan YTL, sebuah syarikat besar di Malaysia, pada masa itu mengemukakan cadangan kepada Perdana Menteri Mahathir untuk membina rel laju yang menghubungkan Singapura dan Kuala Lumpur. Namun, malangnya, semasa itu krisis kewangan Asia berlaku. Mahathir berpendapat bahawa sumber perlu dilaburkan dalam pemulihan ekonomi, dan pada masa yang sama, Malaysia sedang merancang projek-projek besar seperti Menara Kembar, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, dan koridor multimedia super. Oleh itu, projek rel laju tersebut ditangguhkan. Namun, kumpulan YTL tidak berputus asa. Mereka menunggu sehingga Mahathir melepaskan jawatan dan kemudian mengemukakan semula rancangan rel laju kepada Perdana Menteri baru, Badawi. Pada masa itu, kos pembinaan yang dianggarkan adalah 8 bilion RM. Namun, kerajaan Badawi juga menolak untuk melaksanakan projek tersebut dengan alasan kos yang terlalu tinggi. Hanya pada tahun 2009, apabila Najib menjadi Perdana Menteri, projek keretapi laju Singapura-Kuala Lumpur mendapat perhatian. Pada masa itu, Najib melancarkan siri pelan transformasi ekonomi yang baru. Salah satu daripadanya adalah pembinaan keretapi laju Singapura-Kuala Lumpur. Selepas beberapa tahun kajian dan penilaian, Najib dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, akhirnya bertemu di Hotel Shangri-La di Singapura pada tahun 2013. Selepas pertemuan tersebut, kedua-dua pihak bersetuju untuk menyiapkan projek keretapi laju Singapura-Kuala Lumpur sebelum tahun 2020. Mengikut pelan semasa, laluan keretapi ini akan menyambungkan Kuala Lumpur dan Singapura dengan jarak lebih kurang 350 km. Kelajuan keretapi dianggarkan antara 350 hingga 450 km sejam, yang akan mengurangkan masa perjalanan darat antara kedua-dua bandar dari 5 jam kepada hanya 90 minit. Terdapat 8 stesen di sepanjang laluan ini, dengan 7 stesen terletak di Malaysia, termasuk Pusat Pentadbiran Malaysia, Putrajaya, dan Seremban yang Indah. Stesen Iskandar di Johor bertanggungjawab untuk urusan imigresen penumpang. Harga tiket satu hala dianggarkan sekitar $50 US. Walaupun tidak seterjangkau perjalanan dengan penerbangan murah, manfaat yang ditawarkan oleh pengangkutan darat tidak dapat digantikan oleh pengangkutan udara. Selain menjimatkan masa perjalanan, projek keretapi laju Singapura-Kuala Lumpur juga bertujuan untuk merangsang ekonomi di sepanjang laluan tersebut. Mengikut anggaran rasmi Malaysia, projek keretapi ini boleh menyumbang sebanyak 100 bilion ringgit kepada nilai ekonomi tahunan. Industri yang akan mendapat manfaat termasuk sektor pembinaan, hartanah, pelancongan, dan perkhidmatan, serta boleh mencipta lebih daripada 100,000 peluang pekerjaan. Walau bagaimanapun, projek pembinaan yang ditunggu-tunggu ini terhenti pada tahun 2021. Pada 1 Januari, Kerajaan Malaysia dan Singapura mengeluarkan kenyataan bersama yang menyatakan bahawa Malaysia mengemukakan permintaan perubahan terhadap projek keretapi laju Singapura-Kuala Lumpur yang telah dirancang sebelum ini, akibat kesan wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, kedua-dua pihak tidak dapat mencapai persetujuan lanjut, dan oleh itu mengumumkan penangguhan sementara projek tersebut. Sehingga ketika itu, Singapura telah melabur sekitar $270 juta Singapura dalam penilaian dan reka bentuk infrastruktur. Oleh itu, Malaysia akan memberikan pampasan sebanyak $100 juta Singapura mengikut perjanjian yang sedia ada. Walaupun rancangan itu terpaksa dihentikan,
tetapi itu tidak bermakna kereta api laju yang menghubungkan kedua-dua negara telah sepenuhnya diabaikan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Malaysia telah mengemukakan cadangan kepada Singapura untuk menghidupkan semula perbincangan. Singapura juga mempertahankan sikap terbuka terhadap hubungan kerjasama. Pada tahun 2023, pihak berkuasa Malaysia menyatakan bahawa proposal akan dikemukakan oleh entiti swasta kepada kedua-dua kerajaan dan langkah seterusnya akan ditentukan berdasarkan kandungannya. Pada masa ini, kebarangkalian untuk menghidupkan semula keretapi laju Singapura Kuala Lumpur masih penuh dengan ketidakpastian. Projek pembangunan besar yang sangat dinanti-nantikan ini, dari perjanjian kerjasama bilateral hingga akhirnya terhenti dengan pembatalan, menghadapi banyak rintangan di sepanjang prosesnya. Pertama, kos pembinaan meningkat secara drastik. Seorang sarjana Denmark telah mengkaji pembinaan pengangkutan di 20 negara dan mendapati bahawa kos penyiapan projek kebanyakan melampaui anggaran asal. Keadaan ini terutama teruk dalam projek-projek rel. Purata kos projek rel ini melampaui anggaran asal sebanyak 50%. Dalam kes keretapi laju Singapura Kuala Lumpur, peningkatan kos ini lebih dramatik, dengan anggaran asal meningkat dari 8 bilion ringgit menjadi 75 bilion ringgit sebelum projek dihentikan. Belum lagi angka yang mungkin muncul selepas pelaksanaan projek yang sebenar. Pada tahun 2016, Lee Hsien Loong dan Najib menandatangani perjanjian dua pihak mengenai projek kereta laju, dan faedah besar yang terlibat menarik pasukan dari pelbagai negara untuk bersaing dalam tender. Di antara mereka terdapat institusi yang sangat kompetitif. Misalnya, Kementerian Tanah, Pengangkutan, dan Infrastruktur Jepun mengumumkan pada tahun 2017 bahawa mereka berminat menjadi pengurus aset bagi projek kereta laju Singapura Kuala Lumpur. JR East Japan juga dianggap sebagai salah satu pesaing yang paling kuat pada masa itu. Satu lagi pesaing yang berkuasa ialah China. Negara tersebut telah mengumumkan pada tahun 2015 bahawa China Railway Construction Corporation berminat untuk terlibat dalam projek kereta laju Singapura Kuala Lumpur, menunjukkan kepentingan yang diberikan oleh pihak berkuasa di Beijing terhadap projek tersebut. Kementerian Luar Negeri China lebih lanjut menyatakan secara terbuka pada tahun 2017 bahawa kereta laju Singapura Kuala Lumpur adalah projek kerjasama yang berpotensi di bawah Belt Road Initiative, dan kerajaan akan memberikan sokongan yang besar kepada syarikat China untuk menyertai tender. Selain China dan Jepun, Siemens yang beribu pejabat di Munich, Jerman, turut serta dalam perang penawaran ini, tetapi pada masa yang sama, rundingan antara Singapura dan Malaysia terhenti dalam kebuntuan. Sejak tahun 2015, Malaysia dan Singapura telah memulakan perbincangan mengenai keperluan teknikal, model operasi, dan pengawalan keselamatan untuk projek kereta laju. Walau bagaimanapun, kemajuan seterusnya tidak mencapai jangkaan. Walaupun kedua-dua pihak menandatangani perjanjian kerjasama pada tahun 2016, tarikh penyiapan projek terus ditangguhkan dari tahun 2020 hingga akhirnya tahun 2026. Ini turut mengakibatkan peningkatan kos pembinaan sebanyak 60 bilion ringgit. Faktor kedua yang perlu dibincangkan menyebabkan penangguhan lebih lanjut dalam tarikh penyiapan projek. Pada tahun 2018, Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia. Seperti yang telah kami sebutkan sebelum ini, Mahathir sebelumnya tidak benar-benar bersetuju dengan nilai projek kereta laju ini. Di bawah kepimpinannya, projek kereta laju Singapura Kuala Lumpur sekali lagi ditangguhkan. Kos anggaran juga meningkat kembali. Pada saat penghentian rasmi diumumkan pada tahun 2021, anggaran kos pembinaan telah mencapai 75 bilion ringgit. Alasan rasmi yang diberikan oleh Mahathir untuk penangguhan projek kereta laju ini sentiasa berkaitan dengan alasan kos yang terlalu tinggi. Walau bagaimanapun, jika kita melihat lebih lanjut konteks sebelum dan selepas kembali menjadi Perdana Menteri, kita akan dapati bahawa penangguhan projek kereta laju ini mempunyai pertimbangan yang lain. Sebelum Mahathir kembali berkuasa pada tahun 2018, Malaysia menghadapi gelombang pembersihan korupsi. Pada tahun 2015, negara ini diguncang oleh skandal besar. Terungkap bahawa syarikat milik kerajaan, Satu Malaysia Development Berhad, 1MDB, terlibat dalam penyelewengan wang yang serius. Syarikat tersebut dikatakan telah mengalirkan sejumlah 2.6 bilion RM ke akaun peribadi bekas Perdana Menteri, Najib. Pakatan Harapan di bawah kepimpinan Mahathir, dalam pilihan raya besar pada tahun 2018, berjanji untuk menyiasat skandal 1MDB dan kes penyelewengan kerajaan lainnya. Dengan sokongan rakyat, Mahathir memenuhi janjinya setelah menjadi Perdana Menteri dan memulakan siasatan yang ketat terhadap kerajaan sebelumnya, sambil berusaha mengurangkan hutang kerajaan.
Dalam konteks ini, projek kereta laju Singapura Kuala Lumpur yang digencarkan semasa pemerintahan Najib menjadi sasaran pemotongan oleh Mahathir. Selain tindakan pembersihan dan pengurangan hutang, kerajaan Mahathir juga mempunyai rancangan pengangkutan sendiri. Pada tahun 2018, Menteri Besar Johor, Osman, mengungkapkan bahawa Mahathir berhasrat untuk menghidupkan semula projek Jambatan Bengkok. Projek ini bermula semasa zaman pertama Mahathir sebagai Perdana Menteri, di mana beliau percaya bahawa lebuh raya Tanjung Kupang baru akan mengganggu aliran air dan mencemarkan Selat Johor. Oleh itu, Mahathir berhasrat untuk meruntuhkan lebuh raya tersebut di seluruh Malaysia dan membina jambatan yang menghubungkan dengan Singapura. Namun, kerana ketidaksepakatan dalam rundingan antara Malaysia dan Singapura pada masa itu, projek Jambatan Bengkok akhirnya terhenti. Tetapi beberapa tahun kemudian, Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri dan projek Jambatan Bengkok dihidupkan semula. Dalam konteks ini, rancangan pembangunan lintas negara ini secara semula jadi mengurangi nilai projek kereta laju Singapura Kuala Lumpur. Selain itu, terdapat pakar yang berpendapat bahawa penghentian kerajaan Mahathir terhadap projek kereta laju adalah disebabkan oleh faktor risiko kos dan manfaat. Jika dilihat dari peta laluan kereta laju, 90% daripadanya terletak di dalam sempadan Malaysia, oleh itu kebanyakan kos pembinaan akan ditanggung oleh Malaysia. Bagi Mahathir, projek yang mahal ini akan memberikan tekanan kewangan yang besar. Sementara itu, Singapura, yang berhubungan dengan projek ini, tidak perlu menanggung banyak risiko. Tambahan pula, isi perjanjian yang ditandatangani pada masa itu dianggap tidak adil oleh pihak Malaysia. Oleh itu, pihak berkuasa Malaysia berpendapat bahawa kedua-dua negara harus menyediakan jaminan keuangan serentak dan membuat pembetulan terhadap kontrak sebelum projek kereta laju dapat dihidupkan semula. Secara kesimpulannya, rancangan pembinaan kereta laju Singapura Kuala Lumpur melalui berbagai perubahan dan pertukaran ketua kerajaan Malaysia selama kira-kira 8 tahun perundingan telah mengalami perubahan besar dalam konteks politik dan ekonomi Malaysia. Setiap pemimpin yang memerintah tidak puas dengan keputusan kerajaan terdahulu. Akhirnya, ini menyebabkan projek tersebut terhenti di pertengahan jalan. Mungkin suatu hari nanti, projek ini akan dihidupkan semula, dan pada masa itu akan terbukti strategi siapa yang lebih tepat. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.